خطة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkumpul untuk berkongsi ilmu selepas kita menunaikan solat secara berjemaah. Dan kita sambung pengajian kita pada muka surat ke 126. Jangan nak bawa. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang, sambung Ibnu Mas'ud lagi, jadikan amanah itu seperti barangan yang diambilnya ketika di dunia dan diletakkan di dasar neraka. Ibnu Mas'ud berkata, jadikan amanah itu seperti barangan yang anda ambilnya ketika di dunia. Ambil ketika di dunia dan diletakkan di dasar neraka, di dalam neraka itu. Kemudian dinyatakan lagi kepadanya, turunlah kamu ke sana dan keluarkannya semula. Turunlah kamu ke dalam neraka itu dan keluarkannya semula dan ambilkannya semula. Ambil balik barang itu, amanah itu. Lalu dia pun turun ke dasar neraka. Lalu dia pun turunlah ke dalam neraka dan memikulnya di atas bahunya. Dia pikul balik amanah itu di atas bahunya. Pada ketika itu, bebanan itu lebih berat dari gunung ganang di dunia. Nak kata beratnya amanah ini, yang lebih berat daripada gunung ganang. Gunung ni siapa yang boleh pikul kan? Melainkan malaikat saja. Orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi bebanan itu lebih berat dari gunung ganang di dunia. Berat sungguhlah. Sehinggalah apabila dia berasa berjaya mengeluarkannya, sehinggalah dia berjaya mengeluarkannya, dia rasa dia telah keluarkannya, Allah menjadikannya tergelincir dan jatuhlah semula amanah itu ke dasar neraka. Allah jadi dia tergelincir, jatuh semula amanah itu ke dalam neraka. Lepas tu kena ambil semula. Maka begitulah semula dia akan berulang-alik menuruni lembah neraka selama-lamanya. Siapa yang pikul amanah, dia tidak menjaga amanahnya, Allah akan menjadikan amanah itu satu barangan dan diletakkan di dalam neraka. Allah suruh ambil barang itu, dia ambil lah.
turun masuk. Masuk tu bukanlah masuk dengan senang, dengan payah lah. Masuk dalam neraka, seumpama kita masuk dalam api ni. Kalau dah masuk dalam api dunia, kita tak sanggup nak masuk. Nak cucuh tangan pun sampai tak 5 minit, tak sampai kan. Ni turun masuk dalam api tu. Sebagaimana Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim pernah dilemparkan ke dalam api, tapi bukan neraka lah, api di dunia, yang diarahkan oleh Raja Namrud kan. Raja Namrud kata, buatkan api yang besar, kumpulkan kayu api sebagainya, buat api yang besar lah, dan kita akan lemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Itu api dunia, dan Nabi tak apalah, ada mukjizat. Tapi ni neraka beribu-ribu kali ganda lagi daripada api dunia. Terbakar habis masuk tu, tahan lah kan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, solat itu amanah. Bukan saja amanah tanggungjawab itu, solat itu sendiri adalah amanah. Wuduk itu amanah. Solat itu amanah, sebab itu kita kena menjaga solat kita di segi waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya solat itu bagi orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Subuh sekian waktu, zuhur sekian, asar sekian. Menjaga waktunya, dan ketika solat itu, ketika dia menunaikan solat itu, kena jaga sampailah dia akhiri. Wuduk itu amanah. Wuduk kita, ambil wuduk start daripada mulanya sampailah akhirnya dengan yang baik, sempurna. Bukanlah sambil lewat sahaja. Mandi itu amanah. Mandi itu amanah. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Mandi itu adalah amanah. Kalau kita tak mandi, maka kita tidak akan bersih. Padahal bersih itu adalah salah satu syarat untuk sah solat. Menimbang dengan tepat dalam perniagaan itu adalah amanah. Dia timbang kan, kita dia adjust sikit lah dia punya timbangan itu, adjust tu, maka dia buat perkara tersebut, maka dia tidak amanah. Ataupun dia macam-macam lah dalam perniagaan ini kan, menipu dalam perniagaan sebagainya, adalah dia bukanlah orang yang beramanah. Sukat menyukat juga amanah. Samalah timbang, sukat menyukat juga amanah. Dan yang lebih besar dari itu ialah barangan amanah yang dipertanggungjawabkan untukmu. Barangan amanah tu amanah kita lah. Siapa kita ni? Kita ni sebagai seorang hamba Allah, amanah kita. Seorang ketua keluarga, amanah kita. Seorang suami, amanah kita. Seorang isteri, amanah. Itu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap dari kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap rakyat yang dipimpin. Dan zaman sekarang ni orang berbicara tentang amanah. Dan ni amanah ke tak ni? Pemimpin yang amanah. Dia sebut dalam bahasa Inggeris ni, dia sebut accountability. Amanah dia tu. Orang ni adakah amanah? Ataupun parti amanah kan? Adakah amanah? Ataupun adakah amanah itu berdasarkan parti ataupun diri orang itu sendiri?
Ya Allah, berbuat baiklah kepada kami dengan kelembutan-Mu dan sambutlah kami dengan keampunan-Mu. Dia pengarang bermohon doa kepada Allah. Dia kata, berbuat baiklah kepada kami dengan kelembutan-Mu ya Allah, dan sambutlah kami dengan keampunan-Mu ya Allah. Hidup dalam dunia ni penuh dengan amanah dan tanggungjawab. Tugas kita amanah. Tambahlah kalau lagi berat, lagi tinggi, pemimpin kan lagi tinggilah dah punya amanah, tanggungjawab dia. Secebis peringatan, wahai hamba Allah, alangkah berharganya masa, tetapi kamu telah mensia-siakannya. Masa itu sendiri adalah amanah. Setiap detik, setiap waktu yang berlalu itu Allah amanahkan kepada kita. Setiap nafas kita itu adalah amanah Allah bagi, pinjaman yang sementara sahaja. Apabila sampai masanya, maka akan ditarik segalanya. Alangkah tololnya nafsu, tetapi kamu tetap mengikuti dan mematuhinya. Nafsu ni, tolol ni apa? Tak bergunalah. Nafsu ni, tetapi kamu tetap mengikuti dan mematuhinya. Kita ikut hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kita berbuat kejahatan. Nafsu ammarah itu yang mengajak kita buat kejahatan. Yang manusia suka ikut nafsu itu. Tak kira lah dia itu seorang berilmu ataupun tidak. Kalau dia berpandukan nafsu, maka rosaklah. Jadi akal itu untuk seimbangkan nafsu kita. Allah jadikan kita akal. Tetapi kalau binatang, haiwan tidak ada akalnya. Dia hanya ada nafsu. Otak ada tapi akal tidak ada. Jadi tak akan ikut nafsunya. Ikutlah macam binatang. Alangkah berat dan telitinya persoalan yang akan ditanya tentang harta, tetapi kamu masih beria mengumpulkannya. Beratnya harta ini. Orang yang kaya yang tu akan dihisap, miskin pun akan dihisap. Tetapi yang banyak harta itu akan lambat hisapnya itu. Sebab itulah orang yang banyak masuk ke dalam syurga adalah orang miskin. Orang kaya dia masuk, ada yang masuk juga. Tapi hisapnya itu lebih lama sebab banyaknya hartanya. Kalau hartanya tu yang halal lah akan dihisap. Bagaimana apa yang dibelanjakan, yang haram apatah lagi lah kena azab lah. Alangkah rapinya suratan amalan kamu, maka renungkanlah apa yang kamu simpan untuknya nanti. Alangkah rapinya suratan amalan, alangkah telitinya suratan amalan kamu itu. Malaikat yang mencatat setiap daripada apa yang kita lakukan. Malaikat raqib dan atid. Tetapi apa yang kamu simpan untuknya nanti, untuk amalan kamu nanti apabila kita telah mati, telah meninggal dunia. Siapa yang mati dan dia tidak sempat bertaubat, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yamut wa lam yatub min dzanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang meninggal dan tidak sempat bertaubat, maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman lah. Tapi bagi orang kafir sudah tentulah masuk ke dalam neraka. Tak hisab dah lah dah kafir kan. Iman dah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kamu berangkat dari kehidupan dunia yang sedikit ini, dan lihatlah betapa telitinya penghakiman Tuhan sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita akhir ajal kita, kita lihatlah penghakiman Tuhan ini amatlah teliti. Teliti dari segi dosa dan pahala yang kita buat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amalan yang kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat, akan dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamal amal kejahatan walaupun sedikit, walaupun sebesar zarah, akan dilihat, akan dikira. Adakah kita manusia ini tak buat dosa langsung? Macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada dosa? Sentiasalah watubu ilallahi taubatan nasuha. Sentiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di semasa ke semasa. Setiap solat 5 waktu, astaghfirullahalazim. Nabi Muhammad dia beristighfar sehari tidak pernah kurang daripada 100 kali. Setiap solat, setiap waktu itu, selepas solat kita beristighfar 10 kali ke 20 kali ke, ikutlah waktu lapang kita tu, bertaubatlah. Itu taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita dengan Allah. Tapi kalau kita di antara dengan manusia, sama makhluk, maka kita kena mohon maaf kepada makhluk tersebut. Sama manusia, ada ambil barang ke apa, pulangkan semula. Itu yang kedua. Kemudian, walaupun berkaitan perkara sekecil kulit kurma. Kecil kulit kurma, kita ni kata kurma lah, tapi kalau bahasa Arab dia kata tamar. Kurma, kita kata kulit kurma itu sangatlah halus kan kulit kurma. Kalau kulit buah apa, durian tu tebal lah kan. Tapi kalau kulit kurma sangatlah nipis sangat. Walaupun sehalus benang pun kan, kalau orang tua tuk kita tak nampak kan, nak pakai cermin mata halus, nak masuk dalam jarum tu halus kan, kena pakai spek pun nampak. Walaupun sehalus benang sebelum kamu menuruni perut bumi, sebelum kita masuk ke dalam perut bumi. Kita nak masuk dalam perut bumi, kita boleh masuk seorang-seorang tak? Ataupun dengan sendiri, kita sendiri boleh masuk tak? Tak boleh. Kita tak boleh tanam dari kita sendiri. Manusia ni walaupun dia megah di dunia ni, tetapi bila dia mati, dia tidak boleh mandikan dirinya sendiri. Walaupun dia seorang pemerintah ke, seorang diktator ke, pemerintah yang kejam ke, dia tak boleh mandi diri dia sendiri. Dia tak boleh gali kubur dan dia tanam diri dia sendiri, tak boleh. Orang terpaksa buat kat dia. Orang kena mandi dia, kapan dia, sembahyang dia, tanam simpan dia, talkinkan untuk dia. Semua orang buat. Tak ada pun dia buat untuk diri dia sendiri. Lepas pada tu pun tak ada dah amalan. Idza mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, tidak ada terputuslah amalannya melainkan 3. Orang lain yang kena buat kepada dia. Orang sedekah dia, Fatihah, sedekah dia tak boleh buat dah. Duduk dia dalam perut bumi, duduk dia dalam kubur seorang diri. Sebelum kamu menuruni perut bumi dan seterusnya menjadi makanan cacing,
Kita ni jadi makanan caci ni. Kita ni suka hias diri kita. Pakai bedak lah, pakai apa? Macam-macam lah produknya. Nak bagi cantik. Hak gemuk tu nak bagi kurus. Nak bagi elok kan. Nak bagi tubuh badan kita ni nampak elok, nampak lawa. Tetapi akhir sekali kita ni jadi makanan cacing sahaja. Yang artis-artis tu kan, pakai cantik apa semua, tu hanya akan jadi makanan cacing. Kalau dia tahu lah kata nanti kau akan jadi makanan cacing ni, ataupun jadi makanan ulat, dia mesti tak buat. Berhias secara lebihan. Di dalam pintu kuburan yang tertutup. Kuburan ada yang terbuka? Tak ada kan? Semua tutup. Kalau terbuka jadi apa? Akan berbaulah busuknya manusia ini. Bangkai manusia tu kan. Okay. Manusia itu lebih busuk daripada segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia, sebab itulah tanam 7 kaki kan. Ditutup pula. Nak keluar tak boleh dah. Kalau lah boleh jaga kan. Katalah hidup balik, mesti ramai yang akan lari keluar. Siapa nak duduk dalam kubur tu, gelap pula. Lampu pun tak boleh nak buat masuk. Kalau ada boleh buat masuk tak apalah. Tak boleh. Kita duduk seorang diri amalannya. Kalau dia baca Quran, kalau dia banyak bersedekah, kalau dia ada amal kebajikan, itulah akan jadi cahaya di dalam kubur. Tak ada arah siapa nak teman kita. Kalau boleh ni keluar, ramailah kan. Keluar habis lah nak kubur tu. Ataupun kalau boleh menjerit ke, apa akan jadi? Orang tak pi dah kubur. Ramai orang dah menjerit, kena siksa kan. Kuburan yang tertutup, kalaulah dia tahu akan jadi macam tu, mestilah dia tidak buat sedemikian. Amanah macam-macam lah dunia ni. Orang Islam, ramainya orang Islam ni bagaikan buih di lautan. Nabi kata orang Islam nanti ramai, cukup ramai, sampai kan macam buih di lautan. Orang Islam saja ada 1.6 bilion, kat 2 bilion lah kan. 2/3 kan. 1/3 daripada dunia ni, masyarakat dunia ni. Tetapi kita tidak boleh lawan orang Yahudi yang ada 1-2 juta di dunia ini. Orang Islam tu ramai, tapi orang Yahudi yang 2 juta itu kita tidak mampu lawan. Itulah dikatakan buih di lautan. Banyak. Bukan saja orang Islam itu semuanya baik, semuanya masuk syurga. Macam-macam orang Islam yang ada macam-macam fahaman. Contohnya di Indonesia 97 adalah orang Islam Indonesia. Tetapi di Indonesia macam-macam Islam, di Syiah lah, yang sesat lah kan, sembah kubur pun ada. Di Malaysia 65 macam tu lah peratus adalah orang Islam. Selebihnya agama Hindu, Buddha dan lain-lain, Kristian lah. Tapi majoritinya Islam. Tapi semuanya Islam kan? Macam apa, berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Bukan sedemikian. Kita tidak mampu mengamalkan keseluruhannya. Tidak ada orang Islam, negara Islam yang betul-betul mengamalkan Islam. Yang adanya negara Islam, bukan negara yang mengamalkan sepenuhnya Islam. Payahlah, kita usahalah sikit-sikit kan. Dan tak kala itu jika ditanyakan padamu insan yang penuh dosa, kalaulah mungkin bagimu pilihan, nescaya kamu akan
berkata, aku mahu pulang semula ke dunia. Sekiranya ditanya bagi orang yang penuh dengan dosa, tahu-tahu naik motor kan, reh ke pang kena langgar, aksiden mati, lepas tu tak ada bertaubat, maka urusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau ditanya seorang yang merasuah, ni projek ni nak berapa juta ni kan, 100 juta, okay, bagi dulu 5 juta